Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Nama saya Muhammad Ali Faikal bin Muhammad Nuh, dan pada bahagian saya akan menerangkan tentang pendahuluan bagi falsafah isu semasa. Baik, falsafah isu semasa ada pelbagai pandangan tentang asal-usul kewujudan bagi ilmu ini. Namun kami memilih tiga saja, iaitu pandangan daripada Greek Yunani, hasil daripada dua gabungan perkataan, iaitu filosofi, philo dan sophia. Philo bermaksud kecintaan dan sophia bermaksud kebijaksanaan. Jadi gabungan dua perkataan ini adalah kecintaan kepada kebijaksanaan. Yang kedua adalah Arab. Perkataan falsafah itu diambil daripada huruf fa, lam, sin dan tamim buta. Dan akhir sekali pandangan daripada barat, iaitu falsafah berasal daripada perkataan filosofi. Baik, perbezaan bagi falsafah dan subjek-subjek yang lain ialah falsafah ini dia satu ilmu yang membuatkan kita berfikir ke belakang, dan persoalan yang timbul daripada falsafah ini adalah berkaitan dengan sumber ilmu ataupun rujukan ilmu tu datang dari mana. Dan hakikatnya bila kita menjalani proses falsafah ini, kita akan kembali kepada dasar ilmu itu sendiri. Dan sebagai contohnya adalah apa itu bumi. Kalau kita kata bumi itu bulat, maka gunung bukan bumi. Sebab gunung bukan bulat. Kalau kita kata bumi itu tempat yang ada lautan, maka daratan bukan bumi sebab daratan tak ada air. Jadi apa itu bumi? Bumi itu adalah suatu planet yang didiami oleh makhluk yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Firdaus bin Amran dan nombor matrik saya ialah A20A1524. Hari ini saya akan mempersembahkan tentang gambar rajah. Berdasarkan rajah 1, hasil kajian menunjukkan peratus bilangan responden yang berusia 22 tahun adalah lebih tinggi berbanding umur yang lain. Bilangan responden yang berusia 21 tahun adalah seramai 2 orang, iaitu 9.5%. Manakala bilangan responden yang berusia 22 tahun adalah seramai 15 orang, iaitu 7.1%. Bagi responden yang berumur 23 tahun adalah seramai 3 orang sahaja, iaitu meliputi 14%, dan akhir sekali bilangan responden yang berumur 24 tahun adalah seorang sahaja responden, iaitu 4.7%. Berdasarkan rajah 2, hasil kajian menunjukkan bilangan responden beragama Islam dan berbangsa Melayu menunjukkan peratus yang tertinggi berbanding dengan agama yang lain. Bilangan responden beragama Islam dan berbangsa Melayu ialah seramai 16 orang, meliputi 76%. Manakala bilangan responden beragama Buddha dan berbangsa Cina seramai 3 orang, iaitu 14%, dan akhir sekali bilangan responden yang beragama Kristian dan berbangsa Cina seramai 2 orang responden sahaja, meliputi 9.5%. Assalamualaikum, saya Nurul Hazira binti Jasni, nama matrik A20A2242. Saya ingin membentangkan tentang pelibatan responden dalam pelajari pengajian falsafah isu semasa. Berikut merupakan rajah peratus bilangan responden yang pernah mengikuti atau terlibat dalam mempelajari falsafah isu semasa. Berdasarkan rajah tersebut, hasil kajian menunjukkan bilangan responden yang pernah mempelajari pengajian falsafah isu semasa adalah lebih tinggi berbanding yang tidak pernah mempelajarinya. Seramai 90% responden pernah terlibat dalam mempelajari pengajian falsafah isu semasa, manakala 10% responden tidak pernah mempelajari subjek tersebut. Hal ini kerana segelintir responden tidak menyambung pengajian di peringkat yang tinggi atau di IPTA, IPTS. Seterusnya, institusi pengajian dan tahun pengambilan pengajian falsafah isu semasa. Berdasarkan rajah tersebut, hasil kajian menunjukkan bilangan responden yang mempelajari subjek pengajian falsafah isu semasa di UMK pada tahun 2020 lebih tinggi catatannya berbanding di UTHM dan UUM. Bagi responden yang mempelajari pengajian falsafah isu semasa di UTHM adalah seramai 2 orang responden bersamaan 9.5%. Seterusnya, responden yang mempelajari pengajian falsafah isu semasa di UMK adalah seramai 16 responden bersamaan 76%. Manakala, di UUM pula seramai 3 orang responden bersamaan 14%. Sejahtera kepada semua, nama saya adalah Janet Teresa, anak perempuan Paul Subramaniam, dan nombor matrik saya adalah A20A1377. Saya ingin membentangkan tentang dapatan hasil kajian bagi Seksyen 2. Pada bahagian ini, tujuan ini adalah untuk menguji daya ingatan responden bagi subjek falsafah dan isu semasa.
Pada soalan 1, 81% atau sebanyak 17 responden telah menjawab bahawa perkataan falsafah diambil dari perkataan Philo dan Sophia. Secara keseluruhannya, kebanyakan responden masih mempunyai pengetahuan dan masih mengingati tentang subjek falsafah dan isu semasa. Bagi soalan 2, hasil kajian ini menunjukkan bahawa seramai 15 bilangan responden, 76%, telah menjawab dengan betul, dan kajian ini membuktikan bahawa sebahagian responden masih mempunyai daya ingatan yang tinggi dalam subjek falsafah dan isu semasa. Bagi soalan ketiga, 28.6% bersama dengan 6 responden telah menjawab bahawa mereka tidak pasti dengan soalan perkataan falsafah berasal dari perkataan Arab. Hal ini kerana responden yang menjawab tidak pasti merupakan daripada agama yang berbeza, iaitu mereka tidak pasti dengan perkataan Arab. Bagi soalan 4, 81% iaitu bersama dengan 17 responden telah menjawab dengan betul, iaitu bagi soalan yang benar berkaitan falsafah dan isu semasa. Jawapan yang tepat bagi soalan tersebut adalah falsafah membawa kepada persoalan asal daripada setiap perkara. Ini adalah kerana falsafah ialah satu alat untuk memurnikan budaya pemikiran dalam kehidupan melalui seni dan kaedah berfikir serta konsep insan. Bagi soalan kelima, data bagi soalan 2 cabang bagi falasi ialah formal dan informal, dan 62% bersama dengan 14 responden telah menjawab dengan betul. Jawapan ini benar, iaitu 2 cabang bagi falasi ialah formal dan informal, di mana falasi formal hanya berlaku dalam kaedah didaktif, manakala falasi informal biasanya berlaku dalam kaedah induktif. Assalamualaikum, nama saya Sofiana Adrina binti Januri, matrik number A20A2002. Hari ini saya nak bentangkan tentang dapatan kajian kami pada seksyen 3, iaitu sebanyak 3 soalan yang telah kami kemukakan dalam Google Form dan seramai 19 orang responden yang telah menjawab soalan tersebut. Okey, pada bahagian 1, iaitu soalan 1, apakah yang anda faham mengenai falsafah isu semasa? Okey, tujuan utama betapa pentingnya ilmu falsafah ini dibentuk dan dikukuhkan adalah untuk menyedarkan bahawa setiap perkara berkaitan dengan kehidupan seharian sedikit sebanyak dapat membantu untuk mengenal pasti masalah dan dapat diselesaikan dengan mudah tanpa menggunakan banyak tenaga dan masa yang dibazirkan. Pada pendapat saya sendiri, subjek ini penting kerana pelajar pada masa kini sudah tidak menggemari lagi untuk membaca buku atau artikel yang panjang lebar. Malah mereka lebih suka membaca dalam ayat yang kreatif. Oleh itu, pandangan saya, pembaharuan dari segi video yang pendek serta padat dengan informasi tentang subjek ini akan membuka mata pelajar untuk menghayati isi kandungan. Pendapat ini haruslah diambil berat dalam pembaharuan dalam mencapai matlamat untuk menjadikan terapan ilmu ini dalam diri setiap pelajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zufairi bin Sazmi, nombor matrik saya A20A2325. Jadi hari ini saya nak membincangkan tentang soalan nombor 2, seksyen nombor 3, soalan nombor 2 ialah mengapa perlu dan penting generasi pada masa kini untuk mempelajari subjek falsafah. Jadi setiap ilmu pengetahuan mempunyai kebaikan dan kegunaannya masing-masing. Begitu juga dengan ilmu falsafah ini, walaupun ramai yang menganggap ilmu falsafah itu sebagai satu ilmu tidak penting, hanya spekulasi bersifat angan-angan, akan tetapi ia mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Pada hakikatnya, falsafah adalah sains berfikir dan melalui falsafah kita dijangka membuat analisa, mencari kebenaran dan kemudian merancang penyelesaian. Lantaran daripada itu juga, kepentingan utama mempelajari subjek falsafah adalah untuk mencari kebenaran atau hikmah. Kebenaran atau hikmah yang cari ini adalah bersesuaian dengan kemampuan akal manusia sendiri. Kebenaran yang cuba dicapai tersebut adalah kebenaran yang bersifat umum dan bukannya bersifat khusus. Oleh demikian, ilmu falsafah itu penting kepada manusia yang ingin mencari kebenaran. Kebenaran yang cuba dicapai tersebut tidak semestinya akan diperolehi. Ia memerlukan kepada beberapa syarat dan kemampuan untuk mencapainya. Akan tetapi, ini tidak menghalang seseorang untuk mempelajarinya. Dengan huraian seperti yang dinyatakan, kewajaran ini jelas menunjukkan bahawa sangat penting untuk generasi masa kini mempelajari subjek falsafah ilmu semasa. Okey, yang terakhir untuk seksyen 3 adalah soalan 3. Apa cadangan dari anda untuk meningkatkan minat dalam kalangan penuntut ilmu untuk mempelajari subjek ini? Okey, pada zaman ini para pelajar lebih minat untuk membaca secara dalam gadget sahaja kerana mereka akan banyak menghabiskan masa dengan melayari internet. Selain itu,
pada pandangan saya, tenaga pengajar juga perlu menerapkan nilai pembelajaran yang berkesan dengan memberikan penerangan secara teori dan masukkan juga selingan contoh kehidupan hari ini sesuai dengan situasi pelajar yang memerlukan informasi berkaitan pembelajaran dalam mendalami ilmu yang dipelajari dari kaitkan dengan isu semasa kehidupan hari ini. Selain itu, pengajar juga boleh menjadikan cara pengajaran lebih kreatif dan inovatif apabila mengajar subjek falsafah, kerana sebagai seorang pelajar, saya juga akan mudah merasa bosan dan mengantuk apabila belajar tentang subjek yang bukan kira-kira. Ilmu pengetahuan yang diperolehi bukanlah hanya untuk pengetahuan diri sendiri, tapi jadikan ia sebagai satu pengajaran untuk masa akan datang. Saya Punitan Arainan, nombor matrik A20 A2259. Hari ini saya ingin berbincang tentang cadangan untuk memupuk minat terhadap kursus falsafah isu semasa di kalangan pelajar. Yang pertama, pihak institusi harus menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Pengacara harus lebih kreatif dan inovatif apabila mengajar falsafah isu semasa. Mereka tidak harus terlalu berorientasikan peperiksaan, malah mempelbagaikan proses pengajaran untuk mencetuskan minat pelajar untuk mendalami falsafah isu semasa. Dan mereka harus mengajar teori-teori falsafah dengan mengaitkan kehidupan harian rakyat agar memupuk minat pelajar terhadap falsafah isu semasa. Hello madam, saya Bharatraj Madhavan. Nombor matrik saya adalah A20 A1284. Bahagian saya adalah kesimpulan. Subjek falsafah dan isu semasa merupakan satu tajuk yang sangat menarik dan sangat berpengetahuan kepada semua individu yang ingin meningkatkan ilmunya. Subjek ini merangkumi informasi tentang kebenaran atau realiti yang menjadi asas kepada kehidupan seseorang manusia. Tujuan asas subjek ini telah dihasilkan adalah untuk melahirkan generasi negara yang mampu berfikir secara rasional dan kritikal dalam mengimbangi segala cabaran pemikiran yang mempunyai berkaitan dengan perkara dan pandangan semasa. Setiap individu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu mencari ilmu baharu dengan menguasai subjek falsafah dan isu semasa. Pihak berkuasa boleh mempromosikan dan mengeluarkan banyak koleksi tajuk ini kerana dapat mampu membantu masyarakat untuk membuka minda mereka supaya berjaya dalam segala jurusan dan menghadapi segala cabaran serta meningkatkan pemikiran falsafah dalam kehidupan mereka.